Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita memulakan pengajian kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Apa kabar tuan-tuan? Alhamdulillah, kita bertemu lagi untuk menyambung kajian tafsir masih lagi di dalam suratul Fatihah. Malam ini kita sambung ayat yang ke-6 dan yang ke-7, insya-Allah kita habiskan. Kita telah lihat sebelum ini tafsiran daripada ayat yang pertama, bismillah, sampailah ayat yang ke-5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kata pengarang kitab yang saya pegang ini, Profesor Buya Hamka, meminta ditunjuki dan dipimpin supaya tercapai jalan yang lurus. Kita minta kepada Allah supaya kita dapat menuju melalui jalan yang lurus. Menurut keterangan setengah ahli tafsir, perlengkapan menuju jalan yang lurus yang dimohonkan kepada Allah itu ialah: pertama, al-irsyad. Artinya agar dianugerahi kecerderikan dan kecerdasan sehingga dapat membezakan yang salah dengan yang benar. Ini hidayah dengan makna irsyad. Irsyad ni daripada perkataan rosyada. Daripada perkataan itu datangnya perkataan Rashid, orang yang bijak. Harun ar-Rashid, nama khalifah Harun yang bijak. Irsyad maknanya bimbing, bimbing supaya jadi bijak. Yang kedua, at-taufiq. Taufik, kita pun sebut taufik, hidayah taufik, dengan makna bersesuaian hendaknya dengan apa yang direncanakan Tuhan. Maknanya tepat seperti yang Tuhan rencanakan. Ketiga, al-ilham. Diberi petunjuk supaya dapat mengatasi sesuatu yang sulit. Dapat ilham. Keempat, ad-dilalah. Artinya ditunjukkan dalil-dalil dan tanda-tanda di mana tempat yang berbahaya, di mana yang tidak boleh dilalui dan sebagainya. Umpama tanda-tanda yang dipancangkan di tepi jalan berbagai macam untuk memberi alamat bagi pengendali kenderaan bermotor. Bila kita lalu kat jalan, ada macam-macam tanda yang membantu pemanduan kita. Tanda belok, tanda jalan licin, jalan tak rata, unggul, ada kabus. Tanda-tanda itu membantu kita meneruskan perjalanan. Jadi dalam hidup kita pun kita perlukan tanda-tanda itu untuk kita tahu mana yang patut dielak, mana yang perlu dilaksanakan. Itu di antara maksud kita minta hidayah, petunjuk kepada Allah Ta'ala. Menurut riwayat Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas, menurut beliau yang dimaksud dengan meminta ditunjuk jalan yang lurus
lurus. Tafsirnya ialah mohon ditunjuki agamamu yang benar. Minta Allah tunjuk kita agama yang benar. Menurut beberapa riwayat dari ahli hadis dari Jabir bin Abdullah, yang dimaksud Siratul Mustaqim ialah agama Islam. Menurut beberapa riwayat lagi, Ibnu Mas'ud menafsirkan bahawa yang dimaksud dengan Siratul Mustaqim ialah kitab Allah, yakni Al-Quran. Jadi ada banyak penafsiran oleh para ulama maksud Siratul Mustaqim, jalan yang lurus, dengan makna Quran, kitab, dengan makna agama. Ada juga tafsir lain yang tadi disebut di sini dengan makna syariat Islam. Jadi minta Allah Ta'ala tunjukkan kita. Semua penafsiran tadi dapatlah digabungkan menjadi satu Siratul Mustaqim. Memang agama yang benar, iaitu agama Islam. Dan sumber petunjuk dalam Islam itu tidak lain ialah Al-Quran. Dan semuanya dapat diambil contohnya dari perbuatan Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat baginda yang utama. Ketika kita telah ditakdirkannya hidup di dunia ini, melalui hidup di dunia ini samalah artinya dengan melalui suatu jalan. Kita takut bahaya dan ingin selamat dalam perjalanan itu. Kita mahu yang baik dan tidak mahu yang buruk. Kita mahu yang manfaat, tidak mahu yang mudarat. Dengan ayat-ayat yang di atas kita telah mulai membaca dengan namanya. Kita telah mengakui bahawa Dia yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Kita telah memuji Dia sebagai Tuhan pemelihara, pendidik sekalian alam. Dan kita telah mengakui bahawa kekuasaannya meliputi dunia dan akhirat. Dia Rahman dan Rahim, tetapi Dia juga menguasai dan mempunyai hari pembalasan. Lantaran itu semuanya, kita telah menyerah kepadanya sahaja, tidak kepada yang lain. Sehingga kita telah menyatakan tekad bahawa yang kita sembah hanya Dia, dan tempat kita memohon pertolongan hanya Dia. Sekarang setelah penyerahan demikian, mulailah kita memasukkan permohonan puncak dari segala permohonan, iaitu agar supaya ditunjuki jalan yang lurus. Jadi pengarang imbau balik makna-makna Fatihah daripada Bismillah. Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu, sampailah ujungnya adalah mohon petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk itu, hidayah itu pun ada cabangnya. Sebab bila kita teliti Al-Quran, kita akan jumpa perkataan hidayah ataupun huda dengan berbagai makna atau tingkatan makna ni. Allah Ta'ala yang memberi petunjuk kita bila kita lahir ke dunia. Inna hadainahus sabil, kami tunjukkan kepada mereka jalan. Itu disebut dalam Al-Quran. Allah Ta'ala lahirkan manusia ke dunia dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Lepas tu Allah Ta'ala yang beri kita hidayah. Binatang pun ada disebut pasal petunjuk yang Allah Ta'ala beri kepada mereka. Ada binatang yang diberikan ilham. Kadang-kadang Allah Ta'ala sebut wahyu. Wa auhayna ilan nahl anittakhidhi minal jibali buyuta, dan kami wahyukan, ilhamkan kepada lebah supaya binalah rumah-rumah di kawasan bukit-bukit. Jadi semua itu adalah hidayah yang diberi oleh Allah Ta'ala. Maka ada ulama bahagikan hidayah itu dalam kitab tafsir lain, antaranya dalam tafsir Al-Munir karangan Dr. Wahbah Zuhaili. Dia bahagikan hidayah itu kepada lima tahap. Yang pertama dipanggil hidayah fitrah, secara naluri. Ada sedikit uraian dalam kitab ini, ada kaitan. Bila kita lahir ke dunia, kita telah diberikan petunjuk ini secara beransur. Pertama, sejak mulai lahir, kita diberi persediaan petunjuk pertama, sehingga bila terasa lapar, kita menangis. Bila terasa basah, kita
kita pun menangis, basah sejuk atau basah kencing. Sejak lahir telah diberi petunjuk bagaimana hendak menghisap susu ibu. Siapa yang ajar bayi itu hisap susu ibu? Bayi binatang pun dapat hidayah seperti itu. Tahu dia cari susu. Ibu-ibu yang pertama kali melahirkan anak, kadang-kadang dia risau, anak dia tak kerti macam mana nak susukan anak. Doktor ajar, tak apa, budak tu tahu. Budak tu tahu cari. Budak-budak tu kita juga dulu. Dan setelah itu beransur-ansur dari hari ke hari, bulan ke bulan, beransur kita membezakan bunyi yang didengar dan warna yang dilihat. Yang ini dah masuk hidayah yang kedua. Yang tadi hidayah fitrah, lapar, nangis, haus, nak minum air, tahu nak minum air. Yang kedua ni panca indera. Kita boleh bezakan bunyi, kita boleh bezakan warna, benda-benda Dalam masa pengasuran itu kita diberi naluri untuk perlengkapan hidup sebagai yang diberikan sekaligus kepada binatang. Binatang ada naluri dan binatang ada panca indera, sama dengan manusia pada tahap ini. Tetapi pada binatang terhenti hingga demikian sahaja. Pada manusia diteruskan lagi dengan pertumbuhan akal dan fikiran. Yang ini dipanggil hidayah akal. Naluri, fitrah. Yang kedua, deria, panca indera. Ketiga, akal. Kenapa kita perlu kepada hidayah peringkat-peringkat yang berbeza? Kerana panca indera pun kadang-kadang silap. Naluri ialah naluri, tak cukup. Kena ada panca indera, melihat, mendengar, menghidu, merasa. Tapi deria tu kadang-kadang silap. Benda yang disangka paling mudah, contoh orang bagi, benda dalam air, batang kayu dalam air, separuh ke atas air, separuh dalam air. Bila kita pandang, bengkok. Tetapi bila kita angkat, tegak. Maka akal kita yang membetulkan bahawa apa yang dilihat itu tak betul. Ataupun contoh lain, benda yang jauh, dari jauh nampak tak jelas. Sebagai contoh bintang. Bintang kita tengok dari jauh ada bucu. Daripada dulu manusia lukis bintang ada bucu. Bila manusia cipta teleskop, tengok lagi dekat, semua bintang tak ada bucu. Bulan dia. Bulan. Jadi maknanya mata kita telah tersilap sekian lama. Manusia memandang bintang ada bucu. Sebenarnya cahaya dia sahaja yang berbucu dari jauh. Bila tengok betul-betul, dia bulan. Macam matahari bulan. Jadi akallah yang membetulkan panca indera. Bila panca indera silap, orang yang contoh lain demam. Orang demam dia rasa sekitar dia sejuk, orang lain tak rasa sejuk, rasa panas. Sebenarnya deria kulit dia telah tak betul pada masa itu kan. Jadi akal yang membetulkan kesilapan itu. Akallah yang memperbaiki kesalahan pendapat panca indera. Mata melihat dan merasa seketika kereta api yang kita tumpang berhenti di sebuah stesen, bahawa dia telah berangkat, padahal yang berangkat itu belum kereta api yang kita tumpangi itu, melainkan kereta api yang di sebelahnya. Bila duduk dalam kenderaan, tengok kenderaan sebelah jalan, ingat kita jalan dah, rupanya orang lain yang jalan. Dan lain-lain sebagainya. Mata melihat tongkat yang lurus dalam air menjadi bengkok, sedangkan akal menolaknya. Jadi akal membetulkan panca indera. Tetapi akal saja belumlah cukup menjadi pedoman. Sebab dalam diri kita sendiri bukan akal dan panca indera sahaja yang harus diperhitungkan. Kita perhitungkan juga syahwat dan hawa nafsu kita. Demikian juga naluri-naluri yang lain. Kita ingin makan dan minum supaya hidup, supaya berketurunan. Kita ingin mempunyai teman hidup. Lelaki mencari perempuan dan perempuan menunggu lelaki. Kita ingin mempunyai apa-apa, kita ingin mempunyai persediaan, kita ingin dan orang lain pun ingin. Untuk mencari apa yang kita ingini itu, kita pergunakanlah akal. Dan orang lain untuk mencari keinginannya mempergunakan akalnya juga. Kadang-kadang seluruh orang mengingini satu barang, maka terjadilah perebutan. Mendapatlah siapa yang lebih cerdik atau yang lebih kuat. Kadang-kadang nampak satu hal yang diperlukan sangat diingini, dipakailah segala daya upaya untuk mencapainya. Kemudian setelah didapat ternyata membawa celaka pada diri.
benda yang kita ingin, yang akal kita rasa okey dah, rupanya mendatangkan bahaya kepada kita. Ada hal yang pahit mulanya dan manis ujungnya, dan ada pula yang sebaliknya. Dengan demikian, maka pengalaman manusia menunjukkan bahawa akal saja tidak cukup untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi guna akal sahaja tak cukup. Tadi panca indera silap, akal betulkan, tapi akal pun belum cukup. Mesti ada tuntunan terhadap akal itu sendiri. Itulah hidayah agama. Hidayah di tahap yang keempat. Sebab akal bila dimiliki kadang-kadang dipengaruhi oleh nafsu, kepentingan diri, ataupun kadang-kadang akal itu pun memang silap. Sebagai contoh, kalau kita tengok bab seperti Allah Ta'ala terangkan tentang arak dan judi. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang arak dan judi. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Allah Ta'ala kata, katakanlah pada arak dan judi itu ada kesalahan yang besar dan ada manfaat-manfaat untuk manusia. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dan kesalahannya atau mudaratnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Arak dan judi di mana-mana pun mendatangkan bahaya. Arak menghilangkan akal, menyebabkan pergaduhan, menyebabkan kemalangan jalan raya. Orang tak dapat membuat pertimbangan yang betul bila dipengaruhi oleh alkohol, minuman yang memabukkan. Begitu juga judi, sering menyebabkan orang jadi papa kedana, sering mengangan-angankan kekayaan tapi tak pernah dapat, duitnya habis dia. Jadi kalau ikut pengalaman, memang arak dan judi itu berbahaya, banyak keburukannya, tapi ada manfaatnya. Arak itu mungkin memanaskan tubuh badan, menjadikan orang berani. Ketika dia nak buat apa-apa yang bahaya, dia minum jadi separuh sudah. Orang nak berperang, nak bunuh orang, kadang ambil arak, minum arak atau ambil dadah. Jadi ada manfaatnya. Judi juga ada manfaatnya. Jadi bisnes, ya, jadi penggerak ekonomi. Sebab itu banyak manusia di dunia ini, negara di dunia ini membenarkan aktiviti judi, minum arak. Walaupun pernah satu ketika negara seperti Amerika Syarikat mengharamkan arak setelah dia tengok kesan buruknya yang banyak, masuk dalam undang-undang dia. Tapi lepas beberapa tahun tukar presiden, dia tarik balik undang-undang itu. Kita boleh tengok dekat sejarah mereka. Jadi di situ kita nak beritahu bahawa akal manusia pada satu tahap dia pun gagal melihat mana yang baik, mana yang buruk. Dari situlah datangnya bimbingan agama. Agama yang ajar. Allah Ta'ala ajar dalam ayat tadi, arak judi memang ada manfaat, tapi mudaratnya lagi besar. Sebab itu ia diharamkan dalam Islam. Allah Ta'ala suruh jauhi. Kalau pakai akal manusia, tak berjaya menjauhi dua benda ni. Tadi kita kena contoh, kita dah tunjuk contoh di Amerika Syarikat pun pernah stop arak, tapi lepas tu jalan balik. Sebab panduannya adalah akal, bukannya agama. Jadi agama lah yang membimbing kita banyak benda yang kadang-kadang kita tak tergambar, tapi Allah Ta'ala tunjuk dengan agama, dengan wahyu, mana yang betul, mana yang salah. Kita tak boleh selama-lamanya menggunakan akal sahaja. Ada ketikanya bila bertembung antara akal dengan agama, maka kita kena dahulukan agama, kerana di situ adanya bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada dalam perkara yang berkaitan dengan diri kita atau masyarakat. Kalau masyarakat sebagai contoh dalam hubungan perkahwinan, muamalat, ada benda-benda yang Tuhan haramkan. Perkahwinan yang diharamkan ada sebab dia. Perkahwinan adik beradik, perkahwinan sama jantina. Hari ini ada bukti-bukti lain
bahawa kahwin adik-beradik, walaupun adik-beradik susu pun ada bahaya dari segi kesihatan. Dia boleh menyebabkan penyakit-penyakit otak yang bahaya. Ada risiko itu. Patutlah dia diharamkan dalam agama. Riba diharamkan pun ada sebabnya. Tapi manusia itu pakai juga sistem riba. Sampai satu ketika ekonomi jadi jatuh teruk kerana kesan pengamalan riba. Jadi semua ni diatur oleh agama, tetapi banyak manusia tak ikut. Dalam contoh lain, kalau kita sebut bahasa fakta sains sebagai contoh, ketika ayat Quran menyebut wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim dalam surah Yasin, dan matahari itu berjalan mengikut laluan tetapnya, itulah ketentuan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Matahari berjalan. Orang dulu tengok masa ayat Quran ni turun, matahari memang terbit terbenam, matahari berjalan. Bila manusia cipta teleskop, manusia teropong perhati matahari, manusia rasa sebenarnya bumi yang pusing jadi siang malam, bukan matahari yang keliling bumi. Pada tahap itu kita nak kata apa? Adakah kita kata Quran silap kot sebut matahari berjalan tu sebenarnya bumi yang pusing? Bukan matahari yang pusing keliling bumi. Tetapi kita kena ingat bahawa akal kita terbatas. Apa yang Tuhan wahyukan itulah yang benar. Kerana Rasul telah terbukti benar, Quran telah terbukti benar, maka apa sahaja yang disebut Quran adalah benar. Yang ini yang menguji iman kita. Kita nak dahulukan akal kita ke ataupun wahyu Allah Ta'ala? Rupa-rupanya setelah berpuluh tahun selepas itu, bila manusia mencipta teleskop yang lebih canggih lagi, membuat pemerhatian yang lebih teliti lagi, mereka mendapati bahawa matahari yang berada di tengah sistem solar ni, planet-planet yang mengelilingi matahari termasuk bumi, matahari itu tak duduk diam. Sebagaimana bumi yang dikelilingi oleh bulan, bumi bersama bulan bergerak, matahari bersama planet-planetnya pun bergerak dalam satu pusingan orbit yang lebih besar, yang dianggarkan oleh saintis satu pusingan mengambil masa 220 hingga 240 juta tahun satu pusingan. Itu adalah berdasarkan kepada pemerhatian menggunakan teleskop bahawa kedudukan matahari semakin lama semakin menghampiri satu bintang yang lain, namanya bintang Vega. Jadi maknanya matahari itu pun tak duduk diam. Dan bila kita semak balik Quran, dalam surah Yasin itu, Quran tidak kata matahari mengelilingi bumi, tapi Quran cuma kata matahari beredar mengikut laluan tetapnya. Jadi kalau manusia sebelum itu berbahas antara penyokong agama dengan penyokong sains, sains kata bumi yang berpusing jadi siang malam, matahari duduk diam. Orang agama mungkin pada satu ketika menyatakan bahawa matahari yang berpusing keliling bumi. Rupa-rupanya Quran sebut benda lain. Quran tak kata matahari mengelilingi bumi, tapi Quran kata matahari itu sendiri ada laluannya, perjalanannya. Maka benarlah apa yang Quran sebut, apa yang Allah Ta'ala beritahu, kerana Quran itu datang daripada Tuhan yang menciptakan matahari dan bumi seluruhnya. Jadi intibar yang kita nak ambil adalah bila bertembung antara akal dengan agama, maka kita kena dahulukan agama walaupun mungkin kita belum faham hakikatnya. Di situlah sebenarnya ujian daripada Allah Ta'ala, bahawa bila Allah Ta'ala turunkan agama ni, ada manusia yang menerima agama kerana dia tahu dia datang dari Tuhan yang Maha Benar. Tetapi ada manusia yang telah mengikuti agama, kemudian dia rasa ini macam tak betul jadi, maka dia dahulukan akal fikiran dia daripada apa yang diberitahu oleh agama. Maka di situ dia bukan ikut akal sebenarnya, tapi dia ikut nafsu dia, dan dia menolak bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang Allah Ta'ala uji kita. Kadang-kadang sengaja diuji, bukan kadang-kadang, selalulah barangkali. Selalu Allah Ta'ala uji kita. Sebagai contoh,
bila Allah Ta'ala suruh kita berpegang kepada janji. Wa aufu bil ahd innal ahda kana mas'ula. Berpeganglah kepada, tunaikanlah janji. Sesungguhnya janji itu akan dipersoalkan di akhirat nanti. Kita akan ditanya tentang janji kita. Kalau rasa tak boleh pegang janji, jangan janji awal-awal. Tapi kalau sudah janji, kita kena pegang janji itu. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha. Jangan kamu jadi seperti seorang perempuan yang merungkai balik benang kainnya. Min ba'di quwwatin ankatha. Selepas benang itu dikait dengan kukuh, dirungkaikan balik. Antakuna ummatun hiya arba min ummah. Kerana satu pihak itu lebih menguntungkan daripada pihak yang lain. Dalam ayat berikutnya Allah Ta'ala sebut innama yabluukumullah. Hanya sahaja Allah Ta'ala menguji kamu. Kadang-kadang kita sudah janji, dah setuju dengan satu pihak, sama ada dalam bab jual beli muamalah ataupun dalam bab perkahwinan. Bila kita sudah janji, kita kena pegang janji itu. Jangan kita rungkaikan janji itu. Allah Ta'ala kata kerana melihat satu pihak lagi lebih menguntungkan. Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala menguji kamu je. Jadi begitu juga dalam hal-hal antara akal dengan agama ni. Kita kadang dah fikir punya puas, tiba-tiba apa yang diputuskan berdasarkan panduan agama lain, kita pun rasa tak hati betul ni, tak betul ni. Ketahuilah bahawa Allah Ta'ala menguji kita. Adakah kita nak dahulukan agama atau kita nak dahulukan akal kita. Inilah beza antara orang yang Muslim, yang tunduk patuh kepada Allah, yang berserah kepada Allah, dengan orang yang mengagungkan akal dia melebihi agama. Itu yang kita sebut sebagai pemikiran yang liberal, yang nak mendahulukan akal. Jadi itu hidayah yang keempat. Namun dengan hidayah yang keempat itu, kita ada satu tingkat lagi yang dinamakan sebagai hidayah taufik. Kenapa ada hidayah yang kelima ni? Kerana setelah ada hidayah agama pun, setelah manusia ada ilmu agama pun, belum tentu dia ikut. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut wa hadainahun najdain. Kami tunjukkan kepadanya dua jalan. Jalan baik, jalan buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada manusia jalan jahat dan jalan takwa. Tinggal kita nak pilih. Jadi bila Allah Ta'ala turunkan wahyu, Allah Ta'ala ajarkan agama kepada manusia, sebahagian manusia telah faham, telah tahu mana betul, mana salah, tapi dia nak pilih yang mana. Pemilihan itulah yang paling penting dalam hidup dia. Pemilihan itulah yang kita harapkan kita pilih yang betul. Macam mana nak pilih yang betul? Itu adalah dengan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita sebut hidayah taufik, yang kita mohon dalam surah Fatihah memang hidayah yang ini. Bukan sekadar minta supaya Allah Ta'ala ajar agama, Allah Ta'ala ajar mana betul mana salah, tapi minta supaya Allah Ta'ala lorongkan kita mengikut jalan yang betul. Sebagaimana kita baca doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu sebagai benar, warzuqna ittiba'ah, dan rezekikanlah kami supaya mengikutinya, wa arinal batila batila, dan perlihatkanlah kepada kami benda yang palsu itu sebagai palsu, warzuqna ijtinabah, dan kurniakanlah kepada kami menjauhinya. Makna kita minta Allah Ta'ala lorongkan kita. Itulah hidayah yang dimasukkan dalam surah Al-Fatihah, dan itulah juga hidayah yang melorongkan manusia memeluk Islam sejak dahulu, sejak zaman Nabi Muhammad SAW lagi. Bila Rasulullah berdoa, Allahumma hadi ahada umaraini, ya Allah, berikanlah hidayah kepada salah seorang antara dua Umar. Itu maknanya hidayah dilorongkan masuk Islam. Dua-dua Umar ni, satu namanya Umar bin Al-Khattab, seorang lagi namanya Amr bin Hisham, iaitu Abu Jahal. Nama asalnya Amr bin Hisham. Amr tu Umar jugalah. Digabungkan Amr dengan Umar jadi Umaraini, dua Umar.
Maka yang terlorong masuk Islam adalah Umar bin Al-Khattab. Padahal sebelumnya dia menentang Islam, tapi terbuka hatinya bila dia mendengar bacaan ayat-ayat daripada adiknya yang membaca surah surah Toha. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Jadi minta dilorongkan mengikut jalan yang betul. Itu yang kita minta dalam surah Al-Fatihah dalam solat kita setiap hari, ya. Tuan-tuan yang kasih rahmati oleh Allah SWT, kita berjalan menuju Allah. Kita datang dari Allah, mau tidak mau, namun kita adalah dari Allah, menuju Allah dan bersama Allah. Oleh kerana banyaknya rintangan, kerap kali kita lupa akan hal itu, atau ada mengetahui tapi tidak tahu jalan mana yang akan ditempuh. Kadang-kadang disangka sudah jalan lurus itu yang ditempuh, padahal sudah terbelok kepada yang lain. Kita mohon agar Allah sendiri menunjuki kita jalan yang lurus itu, sehingga sampai dengan cepat kepada yang dituju. Jangan membuangkan waktu pada usia yang hanya sedikit, merencah-rencah dan terperosok ke jalan lain. Maka yang diminta ialah agar seluruh kepribadian yang mengandung akal, nafsu, syahwat, perasaan, kemauan terkumpul dari menjadi satu dalam petunjuk hidayah Tuhan. Inilah puncaknya permohonan kita. Setelah kita mengakui keesaan Allah, kuasanya, Dia memiliki hari kemudian, kita minta yang itu, minta hidayah. Kenapa disebut jalan yang lurus, siratal mustaqim? Menurut pelajaran ilmu ukur ruang, garis lurus ialah jarak yang paling dekat di antara dua titik. Jadi antara kita dengan Tuhan, nak menujunya kena jalan yang lurus kan. Bila ikut jalan yang lain, maka itu tidak akan sampai, ataupun sampai tapi lambat. Kemudian permohonan petunjuk jalan yang lurus itu kita jelaskan lagi. Apa itu siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau kurniakan nikmat atas mereka. Jadi ayat yang ke-7 dalam Al-Quran menjelaskan ayat yang ke-6. Dalam ayat ke-6 disebut siratal mustaqim, dalam ayat ke-7 disebut siratal ladzina an'amta 'alaihim. Menjelaskan apa dia jalan yang lurus itu? Jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka. Ini dalam ilmu tafsir dipanggil tafsirul Quran bil Quran. Al-Quran ditafsirkan menggunakan ayat Quran yang lain, dan ini adalah kategori tafsir yang paling tinggi. Contoh lain seperti bila Allah Ta'ala sebut alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman. Para sahabat bila dengar ayat itu rasa berat ni. Jumpa Rasulullah kata, ya Rasulullah, siapalah di kalangan kami yang tidak pernah menzalimi dirinya? Macam mana iman tu nak pastikan iman tak bercampur langsung dengan kezaliman? Lalu Rasulullah ajar para sahabat, tidakkah kamu membaca ayat Al-Quran yang berbunyi inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Maka Rasulullah mengajar bahawa ayat yang mula-mula dibacakan tadi alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm, orang yang beriman dan imannya tak bercampur dengan kezaliman, maksudnya adalah orang yang beriman dan imannya tidak bercampur dengan syirik. Barulah para sahabat faham. Jadi ayat Quran menasihkan ayat Quran yang lain. Baik, jadi jalan siratul mustaqim yang kita nak itu adalah jalan yang telah dilalui oleh orang-orang dahulu, yang telah Allah Ta'ala berikan nikmat atas mereka. Kita telah mendengar berita bahawa terdahulu dari kita, Allah telah pernah mengurniakan nikmatnya kepada orang yang telah menempuh jalan yang lurus itu.
Sebab itu maka kita mohon kepada Tuhan agar kita ditunjukkan juga jalan itu. Telah ada nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutus Tuhan. Telah ada pula orang-orang yang menjadi syahid, dan telah ada orang yang soleh. Semuanya dikurniakan bahagia oleh Tuhan. Ini kalau kita perasan, Siratal Mustaqim ni selain daripada Siratal Ladzina An'amta Alaihim, dalam ayat lain ada sambungannya lagi. Siratal Ladzina An'amta Alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. 4 golongan ni yang kita nak ikut jalan mereka. Minan nabiyyin, para nabi, para siddiqin, para syuhada, orang-orang mati syahid, juga orang-orang yang soleh. Inilah kita mohonkan dengan isti'anah kepada Tuhan, dengan pedoman kepada Al-Quran. Kita mohon, tunjukkanlah kami mana yang benar, ya, kerana yang benar hanya satu, tidak berbilang. Jadi ayat ini sebenarnya mewakili cerita-cerita orang dahulu dalam Quran yang soleh, yang berjaya. Kan dulu kita dah sebut bahawa surah Fatihah ni adalah ibu kepada Al-Quran, Quran, Ummul Kitab. Jadi segala kandungan Quran tu ada ringkasannya dalam surah Fatihah. Maka bab tentang kisah-kisah orang dahulu, para nabi, para rasul, orang soleh dahulu itu dia masuk bawah kategori Siratal Ladzina An'amta Alaihim. Lalu lanjutnya, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan mereka yang dimurkai atasnya. Nak ikut jalan orang soleh, para nabi, para syuhada, tapi tak nak ikut jalan orang-orang yang dimurkai. Siapa yang dimurkai Tuhan? Ialah orang yang telah diberi kepadanya petunjuk, telah diutus kepadanya Rasul, namun dia masih saja menurut hawa nafsunya. Telah ditegur berkali-kali, namun teguran itu tidak dipedulikannya. Dia merasa lebih pintar daripada Allah. Rasul-rasul dicemohnya, petunjuk Tuhan diletaknya ke samping perdayaan syaitan yang diperturutkannya. Dalam tafsir lain yang disebut oleh, yang